TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot kita pada hari ini. Slot sukses SPM 2022 pecutan. Tak lama lagi SPM kita nak buat pecutan ni murid-murid. Dan mata pelajaran hari ini ialah sejarah kertas 2. Sangat-sangat penting. Merupakan mata pelajaran wajib lulus. Sama juga macam bahasa Melayu. Kalau kita cakap wajib lulus ni, kena lulus sebab bila lulus barulah dapat sijil SPM. Jadi penting kena fokus pada hari ini sebab kita akan bersama dengan seorang guru cemerlang. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baik, kita saksikan dah profil guru bersama dengan saya hari ini, Cikgu Nur Hayati. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Din. Sihat, Cikgu. Ya. Macam mana? Saya sihat. Dia sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Cikgu dari SMK Mat Kilau, ya? Ya, saya. Wah, Cikgu boleh tak buka bunga silat sikit ke? Saya bunga silat tak pandai sebab saya Sri Kandi. Wah, Sri Kandi. Jadi, Cikgu sama-sama hari ini kita dan juga murid-murid di rumah kita nak buat pecutan, Cikgu. Ya, betul. Kita dalam segmen untuk pecutan sebab dalam persediaan akhir ini sedikit pun sebenarnya titik air yang diberikan kepada orang yang kehausan ini sebenarnya sangat bermakna. Itu dia Sri Kandi kita, Cikgu Nur Hayati. Dan juga kita turut dibantu oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Aida. Cikgu Aida akan membantu kita sepanjang slot sukses SPM 2022 pecutan pada hari ini. Jadi kita dah berada di garisan permulaan ni, Cikgu. Tak sabar rasanya murid-murid di rumah nak buat pecutan. Jadi silakan Cikgu Nur Hayati. Okey, jadi terima kasih kepada Din dan juga sekarang kita berada pada segmen berkaitan dengan sejarah yang mana saya diberi tanggungjawab untuk mengupas dan juga memberikan tips bagi persediaan akhir kepada murid-murid yang akan menduduki SPM, terutama sekali bagi kertas sejarah. Jadi saya yakin dalam kertas sejarah ini murid-murid sedang menunggu apakah yang akan dikongsikan oleh kami rakan-rakan di Didik TV. Dan kita lihat dalam segmen ini saya ingin mengupas sedikit, kita kata imbas kembali apakah yang sebenarnya perubahan dalam format KSSM. Jadi dalam SPM ini sebenarnya berlaku perubahan bermula daripada SPM 2021 yang mana format SPM 2021 ini dia merangkumi dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2, yang mana murid-murid jangan lupa ya, kita punya kod ialah 1249 palang 1 ataupun palang 2. Jadi untuk persediaan dalam bahagian sejarah kertas 2 ini kita lihatlah apakah bentuk soalan ini. Jadi untuk kertas 2 dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian murid-murid dah terbiasa dengan bahagian A dengan bahagian B ya. Tapi izinkan saya merujuk kepada bahagian A. Ini merupakan bahagian yang kita kenali sebagai respon terhad. Dan juga respon terhad ini dia merangkumi 4 soalan yang mana keseluruhan daripada keempat-empat soalan ini dalam paparan yang akan membawa kepada 40 markah. Kemudian kita ada bahagian 2 ataupun kalau murid biasa bahagian B iaitu esei lah yang kita kenali juga sebenarnya respon terbuka. Okey, jadi ini yang mana 5 soalan akan diberikan kepada murid untuk dipilih. Jadi ayat saya untuk dipilih oleh murid. Pilihan itulah yang sebenarnya yang berada di tangan murid-murid berada di rumah. Manakah topik yang telah pun mereka kuasai sepenuhnya. Okey. Jadi kalau kita lihat di instrumen ini yang sebenarnya saya dah sebut tadi, saya terus kepada bentuklah. Apabila kita kata bahagian A ni, bahagian A ataupun respon terhad ini, inilah bentuk soalan yang berada pada respon terhad, maafkan saya. Okey, jadi untuk respon ini kita ada 4 soalan dan setiap soalan itu berjumlah markahnya ialah 10.
Okey, jadi 10 ini adalah contoh. Jadi ada pelbagailah yang mana ditawarkan pelbagai markah, tetapi jumlah keseluruhan untuk setiap soalan ini ialah 10 markah. Manakala kalau kita lihat tadi saya ada menerangkan juga di awal, iaitu bahagian respon terbuka yang mana ada 5 soalan, murid-murid yang calon SPM perlu pilih 3, perlu dijawab dengan ayat yang lengkap atau mengikut format penulisan esei. Jadi di sini saya berikan contoh yang ada dipaparkan ini merupakan contoh daripada bentuk soalan respon terbuka. Okey, jadi bagaimana persediaan kita sebenarnya? Okey, jadi soalan dari syukurnya dalam SPM ini, sejarah ini dia hanya menguji kita dalam 2 tingkatan saja, iaitu sejarah tingkatan 4 dan sejarah tingkatan 5. Maka tidak lengkap sekiranya murid-murid hanya memfokus kepada satu tingkatan. Jadi sebab itu dalam kita membuat persediaan, kita perlu membuat semak silang topik-topik yang mana kita kuasai dalam tingkatan 4 maupun tingkatan 5. Jadi di sini adalah saya paparkan jejak sejarah yang mana merangkumi tema dalam pembinaan negara bangsa yang berada dalam topik perbincangan tingkatan 4, ada 10 bab dan juga ada 10 bab lagi yang berada di tingkatan 5 yang membawa kepada tema masyarakat dan masa depan. Jadi dalam tema-tema inilah sebenarnya agihan, kalau kita kata soalan ini dia tidaklah kita meramal, tetapi sebenarnya memerlukan kepada pengalaman murid menjawab soalan dibantu oleh guru-guru di sekolah. Saya yakin ada yang dapat melihat manakah kecenderungan ataupun dia punya kefahaman yang jelas kepada topik-topik yang mana. Jadi pada peringkat akhir ni biasanya mereka akan fokus kepada mana yang mungkin kurang dikuasai. Cikgu nak tanya, kalau untuk format yang baru ni, soalan mana sebenarnya yang murid-murid perlu tekankan, terutama sekali untuk kertas 2 ni, cikgu? Okey, jadi ini bergantung kepada calon lah. Jadi kalau calon yang memang mempunyai penguasaan yang sangat baik, jadi memang mereka kertas 1 atau kertas 2, bahagian 1 atau bahagian 2 tidak ada masalah. Tetapi saya suka nak fokus kepada murid-murid yang kurang menguasai, kerana inilah yang akan menyebabkan mereka takut dengan kertas sejarah, kerana takut mereka gagal. Jadi sebab itu saya lebih menyarankan kepada murid ini memberikan penekanan yang lebih dalam soalan-soalan yang berkaitan dalam bahagian respon terbuka, ataupun kita kata bahagian B lah, bahagian B yang menawarkan jumlah markah yang lebih besar, tetapi dengan kata ulang latih lah soalan-soalan ini, jawapannya. Jadi ini pasti membantu murid-murid yang terutama yang berada dalam penguasaan yang agak kurang inilah ya. Baik, latih to be kan. Kena buat banyak latihan dengan cikgu. Ya, betul. Mudah insya-Allah nak skor. Baik, murid-murid, kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, bersama dengan saya Din, hos anda untuk Sukses SPM 2022 Pecutan untuk mata pelajaran sejarah kertas 2. Saya bersama dengan Cikgu Nur Hayati, dan sekarang ini nak tanya juga Cikgu Nur Hayati teknik nak menjawab soalan respon terhad tu. Mesti ada ni nak diberi penerangan. Silakan Cikgu. Betul. Okey, terima kasih Din. Jadi kita terus kepada bagaimana bentuk soalan respon terbuka. Jadi kita lihat ya, untuk kita menguasai topik ataupun cara penulisan soalan respon terhad ini, yang kita kata terhad ini bahagian A ataupun murid biasa panggil dengan soalan struktur. Jadi pertama tentulah kita lihat pada penguasaan topik. Jadi sebenarnya bahagian A ini sukar sekiranya murid-murid ini hanya fokus kepada topik-topik tertentu saja, kerana kalau kita tengok mungkin maknanya sekiranya persediaan antara tingkatan 4 dan tingkatan 5 itu tidak seimbang, takut-takut soalan yang 1, 2 yang ditanya daripada tingkatan 4 itu tidak dipelajari ataupun diteroka oleh murid. Jadi mereka akan sukar untuk menjawab. Walau bagaimanapun,
kita ada soalan pecahan soalan itu yang memberikan murid peluang untuk menjawab. Walaupun tidak menguasai fakta, tetapi ada peluang mereka untuk menjawab soalan yang kita panggil boleh memberikan maksudnya kebat lah. Jadi soalan kebat ini sebenarnya membantu dan ditawarkan kepada hampir semua soalan, pecahan soalan dalam bahagian A, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi untuk bahagian A ataupun kita kata respon terhad ini, murid-murid pasti mesti menjawab semua soalan. Okey, kenal pasti kata tugas. Saya tak nak bagi pada teknik-teknik yang lain, tetapi pada saya untuk kita menjawab soalan yang baik ialah kita kena faham kata tugas soalan. Jawab mesti dalam ayat yang lengkap. Kalau tak lengkap ataupun murid-murid ini, pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru di sekolah, murid-murid saya sentiasa ditekankan untuk tidak menulis jawapan dalam bentuk point ataupun dia sengaja menuliskan maksudnya terlalu ringkas yang sukar difahami. Jadi inilah sebenarnya yang mana saya rasa diulang kali ditegur tetapi masih berlaku. Jadi ini juga mungkin berlaku kepada murid-murid cikgu di luar sana. Jadi kita sehinggalah pada saat terakhir, ingat murid-murid jangan menggunakan point. Sekiranya kalau kita lihat jawab dalam ayat lengkap, jawab mengikut peruntukan masa. Kita ada, yang ini kita tahu kertas 2 dia merangkumi masa 2 jam 30 minit. Jadi saranan saya untuk masa kita gunakan 1 jam peruntukan untuk menjawab bahagian respon terhad ini ataupun bahagian A. Jadi apabila kita letakkan 1 jam sebagai masa untuk kita menjawab, jadi agihan untuk setiap soalan itu dalam tempoh 15 minit. Jadi apabila kita ada agihan masa, maka kita tidak akan ada masalah apabila kita beralih kepada bahagian B yang mana itu juga memerlukan masa yang lebih lama untuk murid-murid menjawab. Jadi apabila kita terlebih masa bahagian respon terhad ini, akan ada masalah kepada bahagian B. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, saya suka untuk membawa perbincangan kita pada hari ini kepada contoh soalan sebenar SPM 2021. Yang mana kalau kita lihat buku kalau tak silap saya telah pun diberikan kebenaran untuk memaparkan soalan SPM 2021. Jadi saya ambil contoh di sinilah untuk perbincangan kita supaya kita lebih jelas. Okey, jadi ingat saya tidak memberikan topik-topik tetapi saya menekankan kepada bagaimana kita nak jawab kepada berdasarkan kata tugas. Okey, di sini dalam perbincangan kita yang pertama soalan struktur ini, okey, dia ada kita panggil pembukalah stimulus pembaharuan dalam negeri yang dijalankan oleh Raja Mongkut. Okey, keyword di situ. Jadi di sini saya sarankan murid-murid menggunakan teknik menggaris kata kunci dan juga perkara-perkara penting yang ada dalam soalan. Okey, maksudnya pemodenan. Siapa? Raja Mongkut. Merangkumi dalam aspek apa? Pelbagai bidang. Jadi apa bidang tersebut? Okey, bidang pentadbiran. Jadi kita lihat kepada soalan pertama. Soalan A ini, nyatakan kuasa barat yang menjadi yang menjalin hubungan pentadbiran dengan Thailand. Okey, tadi saya ada sebut bahawa kita kena tengok peruntukan markah. Di sini peruntukan markahnya adalah 3. Dan apabila tidak ada diberikan poin, jadi walaupun di situ secara maklumnya kita kata okey ada 3 kuasa, maka disarankan cara penulisan jawapan adalah seperti ini. Okey. Yang ini saya ambil sebab ini adalah soalan yang juga saya latih tubi. Ini ada ini adalah soalan dari percubaan negeri saya, negeri Pahang. Jadi saya ambil daripada jawapan murid saya sendiri. Okey, jadi murid saya menjawab secara begini. Okey, tapi ini saya ubah sikitlah kuasa tersebut ialah British, Amerika Syarikat dan Perancis. Sebab soalan sebenarnya dibentuk dalam bentuk 1, 2 dan 3. Okay. Saya buat dalam bentuk, maksudnya dia perlu menjawab dalam bentuk ayat. Kenapa saya berikan ubah di sini? Kerana saya nak tunjukkan dalam paparan seterusnya. Okey. Sekiranya soalan itu dia berbentuk tidak ada point, okey, soalan yang sama juga nyatakan. Okey, jadi sekiranya murid menjawab dengan cara kaedah begini. Maksudnya dia menulis 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman ataupun poinan dia buat bulat tu dia tulis. Lagi yang saya lagi kelakar, saya tak tahulah murid saya terjumpa ada yang tulis F1. Dari mana mungkin dengan format dia tengok contoh daripada mana-mana jawapan tu.
So dia hafal dengan F-nya. Saya pun tak tahu kenapa boleh berlaku begitu. Okey. Tetapi bila saya dapat kena pasti, jadi saya dah tahulah apa masalahnya. Okey, di sini tidak berlaku. Okey, tak boleh ada tak boleh ada kita kata inilah jawapan sebegini. Okey, kerana jawapan segini mungkin akan merugikan kita. Kena buat ayat, cikgu. Buat ayat. Jadi disarankan untuk membuat ayat, kita ambil daripada kita gariskan dalam soalan. Kata tugas nyatakan. Jadi kalau kita nak buat ayat sebagaimana yang tadi saya pernah dah tunjuk, iaitu beginilah. Kuasa barat tersebut ialah, ataupun boleh juga British, Amerika dan Perancis. Boleh difahami. Okey. Jadi elakkan menjawab secara begini. Okey, kemudian kita bawa kepada soalan bentuk yang kedua. Okey, untuk 1B, soalannya kata tugas bagaimanakah? Okey, murid-murid, bagaimana? Bagaimanakah Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya daripada penjajahan barat? Okey, ini adalah soalan yang memerlukan fakta yang ada di dalam buku teks. Bagaimana? Okey, jadi cara, langkah, usaha. Jadi dalam soalan yang kita tadi disebut, pemodenan yang dilakukan oleh siapa? Raja Mongkut. Jadi di situ sebenarnya dah ada pun gambaran untuk murid-murid mendapatkan jawapan. Okey, jadi caranya kita lihat peruntukan markah, 3 markah. Okey, Thailand mempertahankan kedaulatannya. Okey, murid-murid, cikgu sarankan untuk menjawab soalan respon terhad ini, saya menggunakan teknik penulisan GS. GS kat sini mungkin masa mula-mula saya kata, okey awak gunakan teknik GS. Murid-murid saya kata, cikgu kita nak go shooter ke GS ni? Kan? Ini adalah term-term perkataan-perkataan yang biasa dalam permainan bola jaring lah sebagai contohnya kan. Jadi murid-murid saya kata, tidak, saya gunakan GS ini ialah garis dan salin. Okey, garis dan salin. Barulah diikuti dengan fakta ataupun isi kita. Jadi di mana kita nak garis, iaitu garis kepada soalan Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya. Kalau lihat di sini, okey, saya dah buat pada ayat sebagai orang kata kepala ayat. Okey, sambung dengan fakta dengan membina hubungan baik. Jadi membina hubungan baik adalah cara, kan, bagaimana menjawab bagaimana? Oh, dengan membina hubungan baik. Maksudnya dasar luar Thailand. Hubungan baik dengan pihak mana? Iaitu dengan kuasa barat. Tadi ada dalam pecahan jawapan 1A tadi, kuasa tersebut British, Amerika Syarikat dan Perancis. Okey, kemudian kita jawab soalan kedua. Perlu menggunakan penanda wacana. Okey, cikgu sukalah kata perlulah sebab kita nak jawab dengan ayat yang lengkap, cantik. Jadi kita gunakan penanda wacana. Okey, selain itu Raja Mongkut. Saya ambil daripada atas. Mungkin murid-murid terlepas pandang. Jangan lupa sebab itu perlu digariskan, kan? Okey, Raja Mongkut, tetapi elakkan guna highlighter. Okey, nanti saya beritahulah kenapa ya. Peringkat nanti saya akan berikan pandangan kenapa tak perlu guna highlighter. Okey, Raja Mongkut membuat pemodenan. Apa bentuk pemodenan tersebut? Okey, dalam pentadbiran kan ada dalam soalan, iaitu dengan melaksanakan sistem birokrasi barat. Dah ada markah. Okey, apa dalam sistem birokrasi itu apa yang berlaku? Iaitu baginda melantik 80 penasihat barat untuk apa? Untuk melatih pegawai tempatan. Actually, untuk melatih pegawai tempatan kemungkinan juga akan ada markah. Ada juga saya lihat kat sini, saya ambil yang secara asas lah, okey, melantik. Okey, jadi mungkin juga murid-murid yang tidak menguasai fakta, dia tak ingat 50 ke 80 ke. Okey, terus pergi kepada melantik penasihat barat. Itu yang penting. Dalam pemodenan birokrasi ada penasihat barat yang bertanggungjawab untuk melatih pegawai tempatan. Okey, markah memang 3 tetapi tidak ada masalah kalau kita menjawab lebih. Lebih, okey. Okey. Di sini untuk soalan yang biasanya murid-murid akan keliru, bagaimana nak jawab iktibar. Sebab kadang-kadang ada yang tak faham perkataan iktibar tu apa maksud iktibar. Okey, jadi di sini kata tugas jelaskan. Jadi nak berikan penjelasan kita mesti memberikan faktanya, huraiannya, kan, sebab dia, kan. Okey, jadi iktibar. Iktibar tu bermaksud pengajaran. Apa pengajaran daripada usaha Thailand dalam B? Okey, apabila soalan ini dia merujuk kepada soalan sebelumnya,
Jadi bermakna kita kena faham usaha tadi. Langkah Thailand ialah pemodenan. Siapa yang membuat pemodenan tersebut iaitu pemerintah dia sendiri, Raja Mongkut. Tapi iktibarnya kepada kita hari ini. Jadi kita mulakan dengan kepala ayat tadi dengan teknik garis salin. Okey, iktibar daripada usaha Thailand ialah terus sambung dengan fakta. Okey. Setiap pemimpin mestilah mempunyai pemikiran yang strategik. Okey, ini bukan jawapan dari saya tetapi saya ambil jawapan daripada murid saya. Okey, jadi mana dia kata ini berpemikiran strategik sebab dia kata Raja Thailand membuat pemodenan. Okey. Jadi kita pun ada ayat sambungan menggunakan penanda wacana. Hal ini melambangkan kesungguhan pemimpin untuk mempertahankan kedaulatan negara dia. Okey, Thailand tadi sebab dia nak mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman kuasa luar. Jadi dalam itu kita sudah mendapat 3 markah, peruntukan 4 markah. Okey, jangan berhenti. Sekiranya kita boleh menjawab dengan ayat yang lengkap, lagi cantiknya kalau kita tambah lagi usaha tersebut menunjukkan kewibawaan pemimpin dalam memastikan kepentingan dan kebajikan rakyat terjaga. Okey, di sini sebab saya sukalah kepada murid-murid saya memang dah mula ajar mereka tak kira macam mana apabila soalan itu yang memberikan jawapan munasabah. Okey, selain kita ambil fakta sebagai isi utama mungkin daripada fakta yang topik tersebut, kita gunakanlah kita membuat sedikit kesimpulan atau biasanya kita guna perkataan inference. Jadi saya gunakan kata tugas yang sesuai untuk inference itu kesannya keharmonian negara terpelihara. Jadi dah tentu-tentu di sini murid akan mendapat markah penuh lah. Jadi di sini maksimum 4 markah. Jadi dapatlah daripada soalan 1A, 1B, 1C tadi sudah dapat 10 markah. Okey, ini saya bagi satu lagi contoh soalan pada C ya. Yang ini berdasarkan yang ini dah sebenarnya soalan SPM 2021. Okey, yang mana dia berikan soalan berkaitan rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, soalannya, pada pendapat anda, okey, mengapa? Mengapa? Kata tugas ialah mengapa. Jadi nak berikan sebab. Okey. Sebab mengapa perkara tersebut iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dijadikan sebagai salah satu daripada 5 prinsip rukun negara. Okey, jadi untuk menjawab inilah kita kata berikan jawapan yang munasabah. Jadi untuk munasabah bagi murid-murid yang memang mempunyai pembacaan yang luas, pengetahuan yang luas, mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagaimana bagi murid-murid yang agak dalam mungkin nak menjawab ini, so sebenarnya kita akan bantu dia. Okey, pertama kita untuk menjawab ini kita garis. Tadi bagaimana? Okey, mana yang kita garis? Kita mulakan ayat kita. Perkara tersebut dijadikan prinsip rukun negara. Mengapa? Kerana atau bagi. Apa jawapan dia? Bagi mewujudkan perasaan. Perasaan apa? Iaitu perasaan setia kepada raja. Kemudian kita sambung. Okey, yang ini murid saya selalu kata, teknik G-Shock ke cikgu? Okey, kalau soalan kebab memang teknik G-Shock. G-Shock ni bukan pada perkataan kata nama brand jenama, tidak. Garis salin, kemudian kita guna penanda wacana hal ini demikian kerana oleh itu contoh. Dan sini saya gunakan penanda wacana hal ini kerana demikian kerana raja merupakan tonggak pemerintahan negara dan lambang penyatuan rakyat. Ada 2 fakta. Oleh itu, yang ini huraian lanjutan. Jadi kita gunakan penanda wacana. Oleh itu, rakyat menunjukkan sikap taat setia. Menunjukkan sikap. Tadi kesetiaan ni tunjukkan sikap kepada raja dan negara. Contoh. Contoh ini menjawab kepada apa sikap yang kita tunjukkan setia pada raja. Jadi contoh ini mestilah relevan dengan apa yang kita dah jawab dalam sebelumnya, iaitu contohnya tidak menghina institusi beraja. Bila kita tidak melakukan perkara yang kita kata yang tadi tidak taat setia, kesan dia apa? Kedaulatan negara terjamin, terpelihara. Okey, ini dah tentu kita dapat markah yang lengkap. Okey, saya mungkin ada yang nak salin ke contoh ni kan. Okey, ini adalah satu contoh yang saya rasa contoh jawapan yang lengkap lah, merangkumi dia ada fakta, dia ada huraian, ada huraian lanjutan, ada contoh dan juga ada membuat
kesimpulan berdasarkan perkara yang sama dibincangkan. Baik. Cikgu, saya ada soalan. Ya, boleh. Sebagaimana penerangan cikgu tadi, bahagian respon terhad ni ada 4 soalan. Adakah bilangan pecahan soalan-soalan ni akan tetap? Contohnya akan ada 1A, 1B, 1C macam cikgu bagi contoh tadi tu. Okey, jadi untuk menjawab soalan Din tadi, sebenarnya kalau ikut pada pengalaman saya lah kan, dan kalau kita lihat sebenarnya dia tidak ada ketetapan macam tu. Okey. Kita tak boleh katalah, mesti ada 1A, mesti ada 1B, mesti ada 1C. Dan kalau perasan tadi, soalan yang pada contoh yang saya berikan iaitu dalam respon terhad yang ada yang dipaparkan, diberikan oleh unit lembaga peperiksaan, sebenarnya dia ada pecahan lagi. Jadi maknanya tidak tetaplah. Tapi yang tetapnya ialah jumlah markah iaitu 10 markah. Jadi perhatikan kepada markah tersebut untuk menjawab soalan. Baik, terima kasih cikgu di atas penerangan berkenaan teknik menjawab soalan respon terhad. Kita kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, ini slot sukses SPM 2022 pecutan. Jadi murid-murid, inilah masanya untuk kita memecut laju sebab yelah kita nak skor dalam SPM 2022. Mata pelajaran pada hari ini wajib lulus sejarah kertas 2 dan kita dibantu oleh, dibimbing oleh dan diajar oleh Cikgu Yat. Jadi Cikgu Yat, kali ini kita nak tahu pula lah teknik menjawab respon terbuka, soalan respon terbuka. Macam mana caranya? Kita fokus murid-murid bersama dengan Cikgu Yat. Silakan. Terima kasih Din, dan juga kita teruskan fokus kita kepada bagaimana kita nak menguasai cara menjawab bahagian respon terbuka. Okey, jadi sebagai imbasan untuk respon terbuka ini kita perlu ada kuasai topik, tetapi kalau kita lihat terus kepada hari peperiksaan ataupun pada hari inilah kita lihat kertas soalan itu, okey, kita akan lihat ada 5 soalan dan ingat ya, murid-murid mesti pilih 3 soalan sahaja. Jadi kita kena pasti kata tugas, jawab dalam bentuk ayat lengkap, okey, jawab mengikut peruntukan dan agihan masa. Jadi untuk pengulangan ataupun untuk mengingatkan kembali murid-murid, ikat dari segi agihan masa, kalau kertas respon terhad kita berikan peruntukan masa 1 jam. Jadi bila kertas 2 kita ada 2 jam 30 minit, maka kita ada lebihan 1 jam 30 minit untuk bahagian B ataupun yang kita panggil sebagai respon terbuka. Jadi dalam 1 jam 30 minit, maka kita agihkan dengan 3 soalan yang kita nak jawab. Jadi setiap soalan itu kita peruntukkan 30 minit. Dan dalam paparan saya ada tulis dekat situ, tulis nombor soalan. Jangan salin soalan. Okey. Mungkin nampak macam perlu ke kita ingatkan? Ya perlu, sebab murid kita ini pelbagai. Calon saya ada 202 orang, 207 orang sekarang, yang mana kepelbagaian calon ini kadang-kadang apabila kita uji mereka baru kita nampak, bila kita sebut rupanya akan ada yang berlaku lain daripada apa yang kita sentiasa ingatkan. Jadi dia gunakan masa itu untuk menyalin soalan. Jadi ini adalah satu bentuk kerugian yang besarlah sebenarnya, kerana rugi masa untuk fokus menjawab. Okey, jadi di sini saya berikan satu contoh untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu soalan dalam respon terbuka. Okey, jumlah soalan. Okey, maafkan saya, jumlah soalan tidak tetap ya, mungkin berlaku perubahan. Maksudnya perincian pecahan pada soalan ini. Tetapi yang penting yang tetap ialah jumlah markah, iaitu keseluruhannya 20 markah. 3 soalan dijawab, bermakna bahagian respon terbuka ini menawarkan 60 markah. Okey, jadi kita perhatikan kepada soalan, terus perhatikan kepada soalan. Jadi di sini saya ambil satu contoh, ialah soalan peperiksaan daripada kertas sebenar. Okey, SPM 2021 dengan format KSSM, maknanya kita hanya ada satu tahun rujukan saja. Okey, soalan dia ialah pertama, okey, di sini saya tulis nombor soalan 7A. Okey, 7A. Apakah yang anda faham tentang konsep kedaulatan? Okey, dia nakkan apa yang anda faham.
Okey, kemudian nanti saya akan berikanlah respon daripada pelbagai bagaimana murid-murid menjawab. Bila saya uji dengan anak-anak murid saya, pelbagai bentuk jawapan keluar kerana perkataan anda faham atau tidak ini. Okey, kemudian B ini, okey, jelaskan ciri-ciri. Okey, kemudian ada soalan C, adanya paparan poster dan juga soalan. Okey, jadi kita pergi kepada perbincangan untuk soalan 7A, SPM 2021. Apakah yang anda faham tentang konsep kedaulatan? Ini murid-murid terus. Bila kita kata apa yang anda faham, murid saya lah. Saya tak tanya, dan juga bila saya pergi dengan rakan-rakan murid yang lain, bila saya tanya je mereka akan jawab pelbagai jawapan. Yang mana ada jawapan itu tidak ada terkandung dalam buku teks. Jadi sebenarnya ini soalan konsep atau kita panggil istilah sejarah yang mana dia mesti mengikut apa yang terkandung di dalam buku teks. Okey. Janganlah terkeliru ataupun tidak ada lagi keliru dalam soalan kalau ditanya apakah yang anda faham tentang, contohlah, perlembagaan, atau apakah yang anda faham tentang perpaduan kaum, sebab ini adalah istilah-istilah yang ada dalam buku teks form 4 maupun tingkatan 4 maupun tingkatan 5. Jadi terus kepada cara menjawab. Okey, untuk soalan respon terbuka mesti jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, di sini kita gunakan garis dan salin. Kata tugas apakah? Jadi yang anda faham konsep. Okey, yang mana kita nak itu kita tulis yang ni Saya berikan contoh jawapan, dan kalau lihat di sini saya ingatkan lagi murid-murid tidak menyalin soalan. Tuliskan nombor soalan. Ada yang tulis nombor soalan pada bahagian atas, soalan 7 di tepi pada buku soalan, buku jawapan mereka akan tulis A, B, C. Tetapi saya memang jadikan budaya dalam kalangan murid-murid saya di sekolah untuk tulis dengan jelas 7A, 7B, dan setiap soalan yang dijawab itu maksudnya jawapan itu perlu dilangkau. Supaya dia memberikan mata lah. Kalau saya dah cakap, cikgu awak ni bukan muda lagi, perasan je muda. Okey, jadi tolonglah jawab tu ada langkau supaya cikgu nampak okey ini soalan yang berbeza. Okey, jadi di sini saya terus kepada cara menjawab. Okey, kedaulatan. Okey, ataupun kita boleh mula. Konsep kedaulatan ialah atau membawa maksud. Okey, yang ini kena tahulah. Yang ini memang mesti dalam kita punya ingatan yang pertama. Okey, keutamaan itu kekuasaan tertinggi, kewibawaan sesebuah negara. Negara berdaulat ialah negara yang bebas. Bebas apa? Melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran dengan kalau kita lihat juga kedaulatan merupakan asas negara merdeka. Dengan hak dan kuasa untuk mengatur urus dalam negara tanpa telunjuk asing. Ini daripada buku teks. Kalau kita lihat di sini berdasarkan kepada latihan contoh yang ini yang saya buat pembudayaan di sekolah, saya dan rakan-rakan, bukan saya saja tetapi kami dalam rakan-rakan panitia sejarah, rakan-rakan guru tingkatan 4 dan 5 sebenarnya. Kami dedahkan murid ini menjawab soalan. Bila soalan tu jawab, buat dalam bentuk ayat lengkap, kita bagi terus mereka rujuk kepada skema, pilih dan juga menulis. Jadi ulang. Kemudian mereka pun jawab sekali lagi, tulis tanpa merujuk kepada skema. Jadi di sinilah kalau kita lihat hasil dia, ada murid yang dulu tak pandai menulis tetapi telah berjaya menguasai. Jadi inilah sebenarnya mungkin cara yang perlu dilakukan oleh murid-murid di rumah juga sebenarnya ya. Okey, jadi markah tadi dah lebih daripada 4 markah. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Jelaskan ciri-ciri negara berdaulat. Jadi jelaskan. Nak jelas maksudnya mestilah ada ayat lengkap, mesti ada fakta dan huraiannya. Okey, kata tugas jelaskan dengan markahnya 8. Okey, ciri-ciri. Jadi di sini kalau murid-murid dapat lihat pada paparan, okey, ciri-ciri negara berdaulat pada soalan pada kepala ayat permulaan ayat ialah fakta dia. Mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Sistem pemerintahan ini ialah fakta ataupun ciri pertama. Okey. Kemudian kita sambung. Saya gunakan penanda wacana. Hal ini bagi menjaga kestabilan politik dan keamanan negara. Kemudian ayat huraian lanjutan iaitu oleh itu penanda wacana. Oleh itu. Okey, jadi di sinilah saya kata
Oleh itu penanda wacana hal ini. Okey, oleh itu Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan demokrasi berparlimen. Okey, yang mana dalam sistem ini ketua utama ialah yang di-Pertuan Agong dan kita kata dilihat juga Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan. Jadi ini baru kita menghurai isi yang pertama. Bagaimana pula dengan biasanya saya sarankan murid kalau mampu kalau kurang mampu dua isi, tapi sebenarnya dua isi yang dihurai dengan lengkap sebenarnya sudah pun memadai. Jadi bagaimana kita nak meneruskan untuk menjawab isi yang kedua? Gunakan penanda wacana. Di sini saya gunakan ciri seterusnya atau seterusnya. Ataupun kita boleh gunakan penanda wacana. Ciri kedua ialah, jadi ciri ialah apa dia? Mempunyai perundangan sebagai asas peraturan negara. Undang-undang penting bagi menjamin kestabilan, menjamin kestabilan dan keadilan. Oleh itu rakyat dilindungi. Kalau kita tengok kat sini dia berhenti kat situ saja, tidak ada, tapi tidak ada masalah kerana jawapan oleh murid saya ini sebenarnya telah pun dapat menjawab ataupun memperoleh peruntukan 8 markah tadi. Besar juga markah juga. Besar markah yang itu. penting kena bacalah murid-murid. Baca dan cara penulisan sekarang ni yang penting. Mesti menjawab dalam ayat lengkap. Jadi kemudian kita pergi kepada soalan. Untuk soalan 7C tadi, kalau ingat lagi, soalan 7C tadi ada gambar. Tapi di sinilah saya sedikitlah ambil masa untuk memberikan teknik ataupun teknik yang saya selalu gunakan dengan murid-murid saya di rumah. Yang ada yang datang kat rumah saya pun sebenarnya. Kemudian murid-murid yang di sekolah saya dan rakan-rakan murid daripada sekitar Kuantan. Di sini mereka menggunakan teknik yang saya ajar ialah teknik istilah. Saya kata dari hafal, dalam sejarah kita mesti menghafal istilah sebab tadi ada dah soalan konsep. Dan apabila contoh kita dah hafal, soalan tak keluar apa berkaitan istilah, jangan rasa benda tu rugi kerana dia mungkin membantu menjawab soalan kebat. Jadi kita boleh gunakan teknik istilah. Jadi istilah yang saya biasa guna dengan murid-murid ialah perkataan patriotisme, di sini kedaulatan dan perpaduan kaum. Perpaduan kaum adalah yang selalu saya gunakan. Budak-budak memang, cikgu perpaduan kaum, patriotisme. Kita boleh gunakan teknik rukun negara ataupun saya gunakan, ini salah satu daripada akronim yang saya biasa guna dengan murid-murid bagi soalan yang bagaimana. Jadi bagaimana kita nak, contohnya memelihara kedaulatan, kempen lah. Bagaimana kita nak mewujudkan patriotisme, kempen lah. Dan sebenarnya perkataan kempen itu sendiri diakronimkan KEMPEN, yang mana K ialah kempen, M ialah media massa. Jadi media massa itu maksudnya promosi. Kemudian PE ialah pendidikan, jadi melalui pendidikan dan nilai-nilai murni. Jadi perlu disesuaikanlah teknik-teknik ini. Dan ada satu lagi teknik yang mana kalau murid-murid calon SPM ini biasanya dah perlu tahu topik tingkatan 5 bab 1 ini ada di bahagian tajuk 1.4 kalau tak silap cikgu. Yang saya gunakan ini teknik saya kata cara daulat. Memupuk yang ini adalah langkah-langkah memelihara kedaulatan atau pertahankan kedaulatan. Tapi inilah pengetahuan daripada topik ini membantu untuk menjawab soalan seperti ini. Dan juga teknik, mestilah kita ada acuan penulisan. Di sini saya gunakan acuan. Banyak juga sebenarnya teknik-teknik yang cikgu beritahu dekat murid-murid. Dan selain kena hafal cikgu teknik-teknik ni? Tak perlu. Sebenarnya dia datang dengan latihan. Tapi yang penting kena memahami juga cikgu. Terutamanya sejarah ni, soalan tu kena difahami. Barulah kita boleh menjawab jawapan tu dengan betul. Baik, teruskan cikgu. Kita nak teruskan. Ini adalah cara penulisan. Kalau kita kata, kalau tadi teknik itu merupakan dia punya, kalau kita buat kuih, itu adalah acuan, itu adalah ramuannya. Tetapi untuk bila kita kek tu dah pun diadun, maka kita nak letak dalam acuan bagaimana. Jadi ini adalah acuan penulisan yang saya dah guna dengan murid-murid saya dan saya dah uji dengan murid-murid yang kelas yang memang murid-murid ni dia memang tidak berani untuk menulis, dan akhirnya mereka setelah menguasai teknik penulisan mereka yakin untuk menulis. Yang inilah saya katakan bahawa teknik untuk kita lulus sejarah sebenarnya boleh dengan teknik penulisan yang betul. Jadi di sini saya gunakan teknik G-Shock. Jadi saya ambil contoh daripada poster ini. Soalan 7C, poster huraikan mesej. Soalannya huraikan mesej. Maknanya kena saya ni tengok mesej. Mesej apa? Mesej di sini. Jadi dah ada mesej dia.
Okey, jadi kalau kita lihat mesej ini, maknanya kita perlu menghuraikan. Inilah fakta dia. Okey. Inilah fakta dia. Tinggal lagi kita nak menghuraikan. Jadi di sini saya paparkan cadangan jawapan mesej. Mesej yang terkandung G-Shock, garis salin. Kemudian mesej yang terkandung dalam poster tersebut ialah kita perlu bersatu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ada dalam poster. Hal ini penanda wacana. Hal ini disebabkan oleh kepelbagaian hidup masyarakat di negara kita, yang hidup bersama dalam masyarakat. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sepenuhnya prinsip rukun negara. Jadi saya gunakan di sini mengamalkan sepenuhnya rukun negara. Barulah ada idea untuk jawab contoh dia apa. Contohnya prinsip kesopanan dan kesusilaan. Rakyat diharap dapat mengamalkan sikap sopan santun, kesannya masyarakat harmoni. Jadi begitu juga dalam isi yang kedua, kita gunakan penanda wacana seterusnya. Rakyat diseru agar tidak membawa, di sini tidak membawa sentimen negatif. Tadi ada dalam mesej, yang selainnya ini kita ambil sebagai huraian yang sesuai. Jadi mungkin murid-murid dalam murid-murid yang sedang menyaksikan siaran kita ini dapat melihat, tengok cadangan jawapan ini. Okey, jadi saya rasa saya dah ada perkongsian saya di sini. Okey, kita tengok saya gunakan contohnya oleh itu. Penanda wacana. Yang inilah yang saya tulis GSHOCK garis salin. Hal ini, oleh itu, contoh dan kesan atau kesimpulan. Okey. Acuan penulisan. Ada acuan dia. Ya. Okey. Baik cikgu, sebab ini soalan kena pilih 3 soalan je. Tapi nak tanya, kalau murid menjawab semua soalan, boleh ataupun tidak? Okey, tadi saya dah tekankan lagi dari segi masa. Ya. Kalau dah rasa macam kita ada masa lebih selepas kita jawab 3 yang, sebab untuk kita menjawab kertas bahagian respon terbuka, saya sarankan murid-murid memilih dengan teliti. Okey, pilih soalan yang kita benar-benar kuasai. Okey, jadi pilih, dan setelah kita pilih dan kita jawab sepenuhnya 3 itu lengkap, kalau sekiranya ada masa, silakan. Saya takut murid-murid ni jawab semua 5-5, takut semua pun tak dapat capai. Betul, kan. Okey, itulah sahajalah kekhawatiran saya. Baik, tengok masa. Jawapannya boleh saja, tapi tengok masa lah cikgu. Ya. Baik, itu dia murid-murid. Jadi kita berhenti rehat terlebih dahulu. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Yat untuk slot sukses SPM 2022 pecutan ya murid-murid, dan mata pelajaran pada hari ini sejarah kertas 2 ini mata pelajaran wajib lulus. Sebab itulah kita bersama dengan Cikgu Yat ada lagi nak beri penerangan kepada murid-murid. Silakan Cikgu. Okey, jadi dalam segmen ini kita akan melihat, kita akan mengupas beberapa kesilapan yang selalu dilakukan oleh murid-murid. Terutamanya kita lihat daripada fasa persediaan sebelum menjawab dan kemudian sewaktu mereka menjawab soalan. Jadi ini antaralah yang saya rasa saya dapat kupas. Tapi sebenarnya mungkin ada banyak lagi, dan rakan-rakan guru sebenarnya lebih faham murid masing-masing. Dan saya juga, sebab kita berhadapan dengan murid yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Tetapi apa yang saya dapat berikan kesimpulan secara umum ialah murid-murid ini dia kurang menguasai topik. Jadi apabila kurang menguasai topik, terutama sekali apabila telah pun berlaku peperiksaan percubaan sebagai contoh, jadi sebenarnya masa yang ada sangat terhad. Jadi di sinilah murid-murid dia perlu memberikan, orang kata, pengorbanan masa untuk tidak lagi terlibat secara lebih dalam mungkin perkara-perkara yang boleh melalaikan mereka. Jadi di sini perlu ada semak silang, apakah topik-topik yang mereka telah kuasai, apakah topik yang mungkin kalau mereka tak boleh kuasai, apa topik yang mereka mudah nak faham. Jadi sebagai contohlah, kalau tingkatan 5, saya suka topik tingkatan 5 iaitu bab 7. Bab 7 ini membina kesejahteraan negara bangsa, dan dalam topik ini kita belajar berkaitan dasar pendidikan, kebudayaan, sukan. Semua ini membantu soalan untuk
bagaimana macam kita nak menjawab untuk memartabatkan bangsa, perpaduan dan sebagainya lah. Jadi ada idea di situ. Jadi mungkin ada topik-topik lain. Jadi kalau itu kita lihat semak silang perlu diadakan oleh murid-murid pada ini dah secara kendiri ya. Kemudian yang paling penting murid-murid ini kurang latihan. Kadang bukan cikgu tak bagi, dah bagi, tapi kadang-kadang alamak cikgu kita pun ada subjek lain kita faham, tetapi inilah namanya masa yang perlu kita gunakan sebagai pengorbanan terakhir kita sebagai seorang murid kerana dah beberapa tahun kita bergelar murid dalam peperiksaan SPM ini. Sekiranya kamu gagal dalam SPM sejarah, maka sia-sia masa itu. Jadi sebab itu gunakan masa yang masih tersisa ini sebelum kita menghadapi peperiksaan, buat latihan berdasarkan skrip contoh mungkin ataupun skema, kita buat latihan ulang tubi, ulang tulis. Jadi kemudian kita rujuk kepada kelemahan umum calon semasa menjawab. Okey, menjawab tidak mengikut kehendak soalan. Orang tanya mengapa, kita jawab bagaimana. Itulah sebab itu saya menekankan kata tugas. Saya tidak menekankan kepada topik-topik fokus kerana bahaya sebenarnya. Tetapi saya nak murid-murid yang akan menduduki peperiksaan ini ialah memahami sepenuhnya kata tugas. Kalau soalan itu mengapa, maksudnya dia nakkan sebab. Mengapa, bagaimana cara atau langkah. Kemudian berikan iktibar pengajaran. Rasionalkan, maksudnya kita nak membuktikan sesuatu penyataan tersebut. Jadi ada banyak lagi kata tugas yang dipaparkan dalam pelbagai bentuk soalan. Di sinilah murid-murid perlu faham kata tugas dan kehendak atau respon yang diperlukan mengikut kata tugas. Okey, tidak menulis nombor soalan. Okey, ini bahaya. Tak tulis nombor soalan. Saya dan juga rakan-rakan di sekolah saya, okey, kami kalau murid tak tulis nombor soalan, dia tulis atas nombor 7 ataupun nombor 5 saja, dia pilih nombor 5, kemudian dia buat perenggan. Ada, tak ada masalah lagi, dia tulis A. Kemudian jawapan yang 5B, dia tak tulis B-nya, tapi dia ada perenggan, masih lagi kita boleh faham. Tapi ada yang kita jumpa, dia buat dalam satu perenggan yang panjang, tapi jawapan tu kita pasti jawapan untuk 5A, 5B, 5C. Yang ini bahaya. Jadi apa yang saya buat untuk anak-anak murid saya dan kami bersepakat, okey, kita nak ajar mereka supaya menulis soalan ini, kita kata yang ini jawapan ini dianggap menjawab soalan 5A sahaja. Tapi kita bagilah markah, tetapi kita buat catatan, okey. Jadi pastikan kita menggunakan ayat yang lengkap, tidak menulis. Okey, jadi ini adalah antaranya. Dan sebagai persediaan akhir, maka di sini saya dah cakap belajar cara menguasai soalan dengan memahami kata tugas, latih tulis yang kerap, salin contoh jawapan dan uji dan seterusnya, teroka topik-topik, semak silang topik yang dikuasai ataupun tidak dikuasai, dan inilah yang saya panggil sebagai BLAS. Sedia BLAS. Baik. Okey, cikgu, yang terakhir kalinya rumusan secara ringkas. Okey, rumusan secara ringkas, sebenarnya kertas 2 ini membantu murid-murid untuk menjawab kerana adanya tawaran soalan yang memberikan jawapan munasabah. Tidak ada sebenarnya formula-formula tertentu. Yang saya paparkan ini sekadar beberapa contoh. Jadi murid-murid boleh berfikir, banyak sebenarnya idea-idea yang mereka ada. Jadi sila pamerkan jawapan anda berdasarkan kepada pengetahuan yang ada. Kerana yang diberikan perkongsian oleh saya maupun rakan-rakan guru yang lain, saya yakin itu sekadar panduan bagi membantu murid yang mungkin tidak ada langsung kefahaman tersebut ataupun tidak boleh berfikirlah, maksudnya kan, kita bantu. Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih Cikgu Nurhayati. Banyak teknik-teknik yang telah pun diajar oleh Cikgu Nurhayati sebentar tadi. Semoga bermanfaat kepada murid-murid yang sedang menonton ketika ini, dan terima kasih juga kepada Cikgu Aida, jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat melakukan pecutan terakhir untuk SPM 2022. Semoga cemerlang kesemuanya, insya-Allah. Semoga berjumpa lagi. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye.